Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian norma baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 218 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 85.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.5%. Guru berkualiti perlu mempelbagaikan kemahiran bukan sahaja dalam pengajaran, bahkan aktiviti luar sekolah. Selaras dengan tema sambutan Hari Guru tahun ini, guru berkualiti pemacu transformasi pendidikan. Ini diakui sendiri oleh beberapa penerima anugerah penghargaan Hari Guru Special Mention bersempena sambutan Hari Guru ke-32. Seramai 79 guru menerima anugerah tersebut pada majlis penyampaian yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, juga menyampaikan anugerah Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajar Umaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku penasihat bersama Majlis Penyampaian Anugerah. Penerimanya terdiri daripada penerima anugerah penghargaan Hari Guru Special Mention tahun 2020, 2021 dan 2022. Saya akan mempelbagaikan saya punya skill, bukan sahaja mengajar dalam mata pelajaran geografi tapi juga sumbangan luar sekolah yang seperti mana anugerah yang saya terima ini, contohnya dalam pertandingan-pertandingan lain. Untuk kita meraih sesuatu, keikhlasan amat penting. Keikhlasan dalam pengajaran amat penting sebab sebagai seorang guru itu adalah satu tanggungjawab ataupun amanah. InsyaAllah di mana dengan usaha yang gigih, tidak mengenal erti putus asa, jerih payah, insyaAllah akan membuahkan hasil. Saya rasa sampai sekarang adalah masa terbaik kita luaskan lagi pengajaran dan pembelajaran murid-murid dan guru juga. Variasi itu memang pemacu ataupun penggalak kehidupan kita. Semua masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara terus bergema dengan dikira memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi majlis dikir Syarafil Anam sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara, Kampung Bukit Beruang, Daerah Tutong lewat petang kemarin. Hadirin Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga diadakan penyampaian sumbangan wakaf disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, timbalan-timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya malam tadi mengadakan Majlis Dikir Syarafil Anam
Sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis adalah anjuran Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya malam tadi juga mengadakan majlis serupa. Majlis diadakan di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, dan Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dikir serupa turut diadakan oleh rombongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit Kampung Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan seterusnya bacaan dikir Syarafil Anam. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri petang kemarin juga mengadakan majlis dikir Maulud di Masjid Al-Mashhur, Kampung Sungai Mau, Daerah Blaid. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Dato' Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sempena sambutan memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan kali ke-52, kemarin diadakan majlis membaca surah Yasin Ratib Al-Atas, selawat tafrijiyah dan doa kesyukuran. Majlis diadakan sebagai mengenang jasa almarhum Sultan Haji Omar Sermuda Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin dalam memajukan dan memodernkan negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Setiap pemandu pelancong yang berlesen memainkan peranan dan tugas penting dalam memastikan maklumat yang ingin disampaikan adalah tepat dan mudah difahami. Melalui perkhidmatan yang kompeten dan profesional, setentunya akan dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan yang diberikan. Sehubungan itu, kemarin diadakan majlis penyampaian sijil bagi kursus asas pemandu pelancong kali ke-11 di Dewan Setia Pahlawan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Menyempurnakan penyampaian sijil, Dayang Hajah Tutiati binti Awang Haji Abdul Wahab,
Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 9 orang menerima sijil setelah lulus pemeriksaan secara teori dan praktikal. Sejak diperkenalkan pada tahun 2016, 201 pemandu pelancong yang berdaftar di Jabatan Kemajuan Pelancongan telah menyertai kursus yang dikendalikan secara kerjasama antara Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Kolej Perniagaan Laksamana. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dayang Hajah Masliana Yuliah binti Abdullah alias Liu Nyok Len, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Pertanian dan Agri Makanan di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mulai 12 September 2022. Metodologi penyelidikan kebudayaan dan teknik transkripsi serta pengambilan data yang diperlukan antara pengisian bengkel metodologi penyelidikan budaya yang diadakan di daerah Tutong dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bengkel diadakan di Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong. Bengkel disertai oleh lebih 40 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, pensyarah mahasiswa dan mahasiswi dari Universiti Brunei Darussalam. Bengkel dibimbing oleh Profesor Madya Dr. Awang Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid. Sememangnya menumpukan kepada warga emas, dan di samping itu kawasan pusat kegiatan warga emas ini juga dapat kami perolehi masyarakat yang tahu mengenai budaya yang kami tumpukan dalam bengkel ini. Sementara itu, pendekatan mengenai budaya Puak Belait seperti adat perkahwinan dan tarian alai sikap antara yang dikongsikan semasa bengkel metodologi penyelidikan budaya yang diteruskan lagi ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Kuala Belait. Melalui bengkel ini, para peserta dapat meningkatkan kemahiran dan teknik penyelidikan khusus dalam bidang kebudayaan dan menambah baik pendekatan strategi dan penghasilan penyelidikan agar lebih berkualiti, komprehensif dan berimpak. Perasaannya sesuatunya saya berasa itulah macam nyorang teruja, itu macam menambah lagi pengetahuan yang mungkin saya kurang perolehi kan. Apalagi yang sioknya juga pasal tadi dapat nyorang mendapat pengetahuan itu secara langsung berbanding dengan daripada buku dan internet lah. Ini secara langsung daripada orang-orang yang pakar itu sendiri. Pun banyak menambah pengetahuan saya khususnya mengenai penyelidikan budaya yang terdapat di negara kita, negara Brunei Darussalam. Jadi di sini adalah kami berhasil untuk menyelidik secara dekat lagi tentang budaya yang terdapat di negara kita, dan negara kita ini memang kaya dengan budaya. Kementerian Pendidikan melalui unit beruniform dan perkhidmatan kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dengan kerjasama bahagian tabung simpanan darah Hospital Raja Isteri Penggiraan Anak Saleha Kementerian Kesihatan mengadakan kempen derma darah. Tujuan utama kempen bagi membantu meningkatkan tabung simpanan darah Hospital Raja Isteri Penggiraan Anak Saleha di samping memberikan kesedaran kepada orang awam akan manfaat menderma darah terhadap kesihatan serta memupuk sifat kebajikan dalam membantu pesakit yang memerlukan. 35 pain darah diperolehi pada kempen ini.
Pendaftaran kad pengenalan berwarna hijau iaitu bagi permohonan baharu, membaharui dan menggantikan kad pengenalan yang rosak atau hilang akan dibuka bermula 10 Oktober 2022. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya memaklumkan bagi pendaftaran di Ibu Pejabat, pemohon dikehendaki membuat janji temu melalui aplikasi QApp atau secara walk-in ke kaunter bahagian pendaftaran kad pengenalan di aras bawah JIPK, manakala di pejabat-pejabat cawangan secara walk-in. Kaunter perkhidmatan bagi pendaftaran dan pengambilan kad pengenalan di Ibu Pejabat JIPK dibuka setiap Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 7.45 pagi hingga 4 petang. Manakala di pejabat-pejabat cawangan bermula pukul 7.45 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Kaunter perkhidmatan juga dibuka pada setiap hari Jumaat bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Orang ramai disaran untuk melengkapkan borang permohonan dan membawa dokumen berkaitan bagi melancarkan proses pendaftaran. Borang pendaftaran boleh dimuat turun melalui laman sesawang JIPK www.immigration.gov.pn. Dua individu dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Magistrate di bawah Perintah Excise 2006 kerana memiliki barangan tegahan kastam. Fam Siu Liang, penduduk tetap didapati memiliki 76 karton dan 123 paket rokok pelbagai jenis serta 58 botol minuman keras pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman keseluruhan berjumlah RM80,500 atau 25 bulan penjara. Sementara itu, Wong Tak Wei, warga negara Malaysia, didapati memiliki 461 unit barangan vape dan 53 unit aksesori vape. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman keseluruhan berjumlah RM34,100 atau 15 bulan penjara.